warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Panimbani bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada pagi yang mulia ini dapat lagi kita meneruskan kehidupan kita pada pagi ini. Malah diteruskan kehidupan kita ni dengan tuntutan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita berjaya bangun dengan izin Allah untuk menunaikan solat fardu subuh berjemaah, dan seterusnya kita duduk pula di dalam satu taman-taman syurga, yakni majlis ilmu. Moga-moga dengan kesungguhan yang kita lakukan ini membuahkan hasil di akhirat nanti, dengan dimasukkan oleh Allah SWT akan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi subuh ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi. Kitab Jawi masih lagi muka surat 9 bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizan, yakni neraca di dalam akhirat, ditimbang di dalamnya itu segala amal manusia. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan sirat, iaitu titian di atas neraka Jahannam, iaitu halus daripada rambut dan tajam daripada pedang, dan tergelincir atas segala kaki orang kafir dan munafik, maka jatuh mereka itu ke dalam api neraka, dan tetap atasnya segala kaki orang mukmin, lalu mereka itu ke dalam syurga. Tetapi bersalahan perjalanan orang mukmin sekira-kira amal mereka itu. Setengah mereka itu seperti kilat yang menyambar, dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang, dan setengah mereka itu seperti seperti kuda yang lari, dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan, dan setengah mereka itu merangkak, dan setengah mereka itu mengisut. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu. Baik, kita sambung lagi, masih lagi
kepercayaan, keyakinan kita kepada yang dipanggil sebagai ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang dikatakan orang beriman itu ialah orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Ghaib ni maksudnya tidak hadir di mata. Itu maksudnya, tak nampak dengan mata. Itu panggil ghaib. Ada tapi tak nampak. Mata kepala kita ni tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab Allah hijab. Baik. Jadi antara perkara yang kita wajib percaya, iaitulah ditambah lagi, dan demikian lagi dia kata, wajib atas mereka itu. Mereka itu ni maknanya orang-orang beriman. Wajib atas orang-orang beriman itu percaya akan mizan. Mizan. Mizan ni asal katanya wazan. Wazan tu maknanya timbang. Mizan ni tempat timbang. Percaya kita di sana nanti ada tempat timbang. Macam mana rupa, wallahu a'lam. Sama kat bendera ke tu Ustaz? Tak tahulah, kan? Tapi yang pentingnya tugas dia benda tu untuk nak timbang. Timbang makna kata, kalau berat bahagian amal baik pahala, ringanlah bahagian dosa. Kalau berat bahagian jahat dosa, maka ringanlah bahagian pahala. Fa amma man sakulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi insyatir radiyah, maka tempat kembalinya adalah radiyah. Tak ni tempat senang lenang, syurga. Wa amma man khafat mawazinuh, dan siapa yang bahagian amal baiknya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan apa yang kamu tahu tentang hawiyah? Narun hamiyah, yakni api neraka yang marak menjulang. Jadi yang nak ditimbang, jadi ulama bicara tentang timbang ni. Jadi dia kata begini, nak kata kita ni mati esok langsung tak ada dosa, susah agak nak katalah. Wallahu a'lam lah. Kan, kalau tengok kita sendiri kenal perangai kita. Kan, dalam duduk kaki surau masjid pun kadang-kadang cakap mulut pun tak cover kena. Jadi adalah bahagian kot tak tahulah. Tapi sebabkan amal tu lebih banyak, pahala tu lagi banyak, maka bila timbang-timbang pahala lagi berat daripada dosa, maka kata ulama, dosa yang ni ada juga tapi dimaaf Allah semua. Sebab berat pahala, maka selamatlah dia, boleh masuk syurga. Tapi baru lepas satu ujian, lepas ni ada ujian lain pula. Nak kena lalu pula titian sirat. Tapi makna bahagian timbangan, bahagian mizan lepaslah. Tapi katalah dosa tak banyak mana, tetapi pahala pun tak banyak. Pahala sikit aja, bahagian amal sikit, derma pun kedekut. Jadi sikit bahagian amal, bila sikit bahagian amal, walaupun dosa tadi mungkinlah tak banyak sangat, tapi ditimbang-timbang berat dosa, maka nasib tak kena oleh jin neraka sebab berat dosa. Jadi nak tak nak, kita di dunia ni kena perbanyak-banyakkan amal. Sebab itulah dalam hal amal ibadat, dia diapit setiap perkara yang wajib pasti ada sunatnya. Sembahyang wajibnya 5 je, tapi sunatnya lebih daripada 100. Macam-macam jenis sembahyang sunat. Ada orang jual buku, dia tulis itu 100 solat sunat. Maknanya banyaknya sembahyang sunat. Jadi bila kita dah buat yang 5 wajib ni, ditambah-tambah pula dengan solat sunat. Bahagian derma gitu juga. Yang wajib namanya zakat, bahagian sunatnya infak, wakaf, derma, sedekah, tak kira boleh nama apa pun. Jadi yang tu bahagian sunat. Yang wajibnya haji, yang sunatnya umrah. Semua ada apitan dia. Yang wajibnya puasa Ramadan 30 hari, yang sunatnya puasa Isnin Khamis, kan, puasa selang-seli Nabi Daud, kan, puasa Yaumul Abyad, puasa hari putih tiap-tiap bulan 3 hari. Jadi itu semua untuk nak menambah-nambah amal supaya bahagian timbang sok berat kita bahagian pahala. Jadi jangan kita jawab bermudah-mudah. Bila orang tanya awak ni tak awak ni, Allah Ustaz, sunat je pun jangan cakap gitu. Sunat, kita raikan sunat. Buat sekadar mana setakat yang kita mampu.
Kerana kita nak buat balik jumpa Allah ni, nak pastikan timbangan baik tu biar berat. Takut kita meringan-ringankan sunat, maka ringanlah timbangan baik tu nanti. Kita tak tahu dosa kita banyak mana. Kan? Dosa yang kita dah yang kita dah mohon minta maaf, dosa yang kita dah mohon taubat, belum tentu lagi Allah ampun ke tak. Kita pun tak tahu juga. Tu dosa yang kita minta maaf, kita taubat. Dosa yang tak minta maaf langsung, buat tak erti je, buat tak tahu. Nampak? Maka kata ulama begini, dosa terbahagi dua. Satu dosa besar, satu dosa kecil. Dosa kecil ni dia macam kotoran yang ringan-ringan, yang lekat di pinggan. Contoh, macam sambal ke apa ke, yang sikit-sikit je lah lekat kat pinggan. Kita pergi dekat sinki tu, kita buka air kuat-kuat, kita pun tala pinggan tu. Jadi air ni dia boleh tolak sambal-sambal ni tadi. Jadi begitu kat dosa kecil. Kata ulama, dosa kecil walaupun dia tidak istighfar, memadai dengan kebajikan dia buat. Dia buat benda baik, dosa kecil tu akan terhapus dengan sendiri. Nah, dia ada buat dosa kecil, lepas tu dia derma duit dalam tabung. Dermanya tadi boleh hapuskan dosa kecil dia. Dosa kecil macam mana Ustaz? Dosa-dosa yang antaranya dosa yang tidak ada hukuman hudud. Itu antara dosa kecil lah, antara-taranya lah. Dosa-dosa yang taklah begitu diberatkan dalam Quran ataupun hadis. Contohlah, salah satu dosa kecil melihat aurat perempuan. Melihat aurat perempuan bukan termasuk dalam dosa besar, dia termasuk dalam dosa kecil. Dia dengar pagi ni, dia kata, oh tahu kecil je, boleh tengok lagi. Kata jangan buat ringan pula. Sebab apa? Sebab kecil-kecil pun sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Walaupun anggap kecil tampung jadi besar enggaklah kan. Tapi mana kata nak bagi tahu. Dan dosa besar pula, dosa yang ada hukuman, yang ditekan dalam Quran, ditekan dalam hadis. Manakala dosa besar ni, dia tak boleh dengan kita buat baik. Buatlah baik banyak mana pun, dosa besar tidak terampun melainkan dengan taubatan nasuha. Mesti wajib taubat. Sebut dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata, tak boleh. Dia ibarat macam benda yang melekat kuat di pinggan. Oh, melekat habis dah. Tulang lah apa semua, jiruh dengan air pun tak lut. Habis nak buat macam mana? Kena sental. Sental tu taubatan nasuha. Kena gosok tu, hati tu kena gosok. Tu dosa besar antaranya berjudi, berzina, kan, apa nama lagi, ialah benda-benda yang dosa besar, bunuh orang lah sebagainya, yang ada hukuman-hukumannya tu. Sebab itulah dibuatkan maqasid syariahnya dari segi soal undang-undang bab jinayat. Bagi dosa-dosa besar ni ada hukuman dia. Tujuan hukuman supaya mencampakkan dalam hatinya rasa menyesal dan bersalah, dan akhirnya dia bertaubat. Kalau dosa besar tak ada hukuman, maka takut-takut hati ni tak bertaubat. Bila tak bertaubat, tak terhapuslah dosa. Bila tak terhapus dosa, bawa balik dalam keadaan berdosa. Sebab tu kita perlu melaksanakan undang-undang Islam ni. Tujuan dia tu lah, macam mencuri, disuruh potong tangan. Kalau mencuri ni sekadar denda RM15,000, penjara 4 tahun, taubat tak ada? Tak taubat. Sekali kena tangkap buat pertama kali tu ya rasa bersalah tak? Keluar bebas, jumpa balik geng persatuan dia. Ni mencuri ni ada persatuan. Persatuan pencuri wanong, kan? Duduk seorang-seorang memang dia orang cakap apa takut. Bila keluar penjara, balik ke geng dia, takut dah balik. Geng dia ajak balik, buat pula. Dia tak taubat gitu. Lepas tu bila buat dengan hukuman hudud, potong tangan. Bila kena potong tangan, dia balik jumpa geng dia tanya, tangan mana? Kena potong baru ni, curi duit tabung. Curi duit tangan tak ada. Ni hukuman. Menyesal. Tak payah kata dia menyesal, kawan-kawan dia menyesal. Itu tujuan maqasid. Bukan sebab kita nak seksa orang, tapi kita nak selamatkan keadaan. Sebab tu Islam tu ambil daripada perkataan salama atau salima dengan makna selamat. Jadi Islam ialah keselamatan. Islamlah yang bawa selamat. Tapi orang tak nak Islam, tu masalah ni. Ada.
Baik. Jadi tak dapat tidak, bagi dosa-dosa kita kalau adalah dulu-dulu ada buat dosa besar, wajib taubat. Selagi tak taubat, walaupun pergi masjid dah, walaupun pergi surau dah, semayang tahajud ke 14 rakaat semayang, tapi selagi mana tidak menyatakan taubatnya pada Allah, masih lagi tidak terangkat dosa besar dia. Wajib kena istighfar sungguh-sungguh. Kena buat. Dia ada 3 rukun taubat. Yang pertama, dia mesti menyesal. Yang kedua, dia mesti meninggalkan dosa yang dia buat. Pertama kena menyesal dulu, jangan tak menyesal. Menyesal ni bukan dengan cakap saya menyesal, tak. Menyesal ni kena bawa dalam hati, ingat balik dosa-dosa yang kita buat tu, apa hukuman dia, apa azabnya nak kena tipu. Kubur mati esok pun susah, apatah lagi nanti di hari akhirat. Bila fikir renung tentang azab-azab ni, baca ayat Quran, baca hadis, baca buku-buku agama, baca tentang azab-azab orang buat dosa, kita pun rasa takut, rasa bersalah. Dia akan timbul dalam hati ni rasa menyesal. Menyesal ni bukan cakap kat mulut, dia masuk ke dalam hati. Dia mesti begitu. Bila dah datang menyesal, rukun yang kedua pula, meninggalkan dosa tersebut. Jangan menyesal, tapi buat pula. Ada hati lagi nak buat dalam hati tu. Hari ni aku nyesal hatikan nombor ekor, dia kata. Awak tak kena, tapi esok mana tahu kena. Nampak? Tak jadi. Itu tak taubat lagi. Taubat ni memang dia tak buat dah, dia tinggal terus. Tu rukun yang kedua. Dan rukun yang ketiga, tanam azam sampai bila-bila tak akan buat. Soal terbuat balik tu nombor 2, tapi azam kena tanam dulu. Tanam, kalau aku ada peluang lah lagi, aku tak akan buat dah. Bila ada 3 ni, baru dipanggil taubah. Taubah ni asal perkataan tabayatubu taubatan. Maksudnya tabah tu maknanya kembali. Taubat ni maknanya kembali pada Allah. Setelah kita jauh, terpesong, lari daripada rahmat Allah, balik kepada Allah, tu taubat. Jadi dengan taubat sungguh-sungguh, dosa besar akan terangkat. Dosa kecil kita buat kebajikan akan terangkat, hilang gitu. Jadi kalau buat macam tu, insya-Allah lah taubat sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh. Jadi wajib atas mereka itu percaya akan mizan. Bila kita minta ampun pada Allah, Allah ampun. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Siapa yang bertaubat kepada Allah seperti orang yang tak pernah buat dosa. Kalau taubatnya sungguh-sungguh, Allah terima. Sebelum 2 keadaan. Pertama, matahari terbit sebelah barat. Bila matahari dah terbit sebelah barat, tidak ada guna lagi taubat, kerana pintu taubat Allah telah ditutup. Yang kedua, sebelum nyawa sampai ghargharah. Baca dalam kitab Sakaratul Maut, kitab tentang mati ni, nyawa ni diambil start daripada kaki. Lepas tu kalau kita tengok, kalau ada orang nazak nak mati dah, pergi tengok, ambil peluang. Sebab ni bukan selalu-selalu boleh dapat. Dia tengok dia punya kedudukan baring dia tu, mula-mula kaki dia akan tegak. Bila nyawa ni bahagian kaki sudah diambil, kaki dia akan ringan, kaki dia mula jatuh, jadi kecut. Kalau kita pegang, bahagian badan panas, bahagian kaki sejuk dah. Sebab apa? Sebab roh bahagian kaki dah keluar. Dia tarik daripada kaki, tarik sampai ke badan, sampai ke dada ni kita akan perhati tengok, dia akan sedikit berombak, dia akan ternaik sikit dada gitu. Sebab dia nak bawa keluar sampai kat sini. Jadi selagi nyawa tu, roh tu, daripada kaki sampai ke badan, masih lagi dan taubat. Tapi bila sampai ghargharah di makna di sini, di halkum, sampai kat sini dia ada satu bunyi. Bila nyawa tu sampai situ, dia ada bunyi gitu. Tapi tak kuat, bukan gitu. Itu sendawa. Ni slow. Kalau kita dengar dekat-dekat ada bunyi, orang nak mati. Gitu. Dah sampai situ habis. Sudah tertutup pintu taubat. Saya adalah pengalaman tengok orang nazak nak meninggal kan. Bila malaikat dia orang tu, dia katalah contoh dia sakit, maka bila dah sampai hari ajalnya, malaikat maut datang, malaikat Israel datang. Waktu tu mata dia
sudah jadi dua alam. Sekarang mata kita nampak yang zahir je ni, nampak kipas, nampak kawan kita. Waktu tu nanti mata kita nampak dua benda. Pertama, alam nyata, kita nampak lagi adik-beradik kita, anak-anak kita, bini kita, nampak tak? Dalam masa yang sama, kita nampak alam gaib sana juga. Alam gaib mana? Malaikat maut datang kita nampak. Tapi kita tak boleh cakap sebab terkelu lidah. Kita boleh cakap, oh no, malaikat maut saya nampak tu, dia datang dah. Dah. Dia datang. Kan? Kalau orangnya baik, dia datang cara baik. Bagi salam, Assalamualaikum. Saya lah nama Israel gini-gini, tugas saya datang sini, ditugas oleh Allah untuk ambil kamu. Gini-gini. Tapi kalau jenis kafir munafik, nah, tak ada apa dah, tak ada lagi salam apa. Hang lah dulu. Hajar sangat duduk atas muka bumi ni. Siap. Tak mati tak apa. Mati, siap. Mampu, dah mampu lagi. Kan? Datang dia. Datang dia tunjuk muka depan. Sebab tu kalau orang yang beriman, bila nampak malaikat maut datang keadaan yang tenang, dia pun tenang. Dia tengok. Sebab tu kadang kita tengok orang nazak nak meninggal dunia, mata dia mula akan terbuka. Terbuka, dia akan pandang. Kalau dia baring macam ni, dia akan pandang straight ke atas. Kita buat macam ni, lambai ke dia, kita panggil abah, tak tengok. Dia tengok tegak, mata tak kelip. Sebab tu, sebab dia bukan nampak kita dah, dia nampak alam sana. Waktu itulah dibuka akan pintu langit, fakashafna. Buka pintu langit. Nah, kalau tempatnya syurga, dia nampak lambaian bidadari yang indah-indah, taman-taman syurga, kicauan burung. Kalau tempatnya ahli neraka, dia nampak besi malaikat Malik Zabaniah, penjaga pintu neraka, dengan api yang marak, kan? Cemas. Lepas tu tengok muka, ada kadang-kadang bila nak nazak muka cemas, ada yang muka tenang, tak tahulah apa yang dia hadap. Yang kita boleh cerita ni berdasarkan kitab je, kita pun tak ada pengalaman. Ada pengalaman tak ada pagi ni, kan? Tapi gitulah, kan? Dia terbeliak mata, dia akan tengok. Dia nampak apa yang dia nak hadap nanti di sana. Jadi malaikat pun cabut nyawa sampai ke bahagian dada ni, berombak sikit, tarik, dia akan keluar ke hidung, kan? Dia tarik, kepala dia terdongak sikit. Gitu. Saya tiru-tiru ni pun takut juga. Takut keluar sungguh. Jangan main buat-buat jadi sungguh, kan? Tu kata. Tapi itulah cerita. Benda ni kita semua akan lalu. Siapa dulu lalu ke, siapa cepat, siapa lambat, wallahu alam, Allah lebih tahu. Bukan sebab sihat, bukan sebab sakit. Jangan kita tengok, oh sakit dah dia nak. Sakit dia dah. Kita duk ziarah dia sakit. Lah kali yang tukang ziarah mati tu. Dah balik daripada rumah kawan tu, tak tengok lintah jalan kanan kiri, tak tengok, sembangan dia siang sakit ni, siang lori kebang gitu, mati tukang ziarah. Yang sakit tadi tak mati-mati. Nak ada gitu. Pernah ada satu orang tu lagi lah, bini dia sakit, siap suami dia baguslah, suami orang surau, orang masjid kan, semayang, suruh buat solat hajat kat masjid untuk orang rumah dia. Bini dia sakit, terlantar kat hospital, kan? Jadi orang kawan-kawan masjid pun datang ziarah. Lah kali selang sebulan, suami yang mati. Bini yang terlantar sakit tu tak mati. Siap bini dia pula akhirnya discharge, keluar daripada hospital, elok sihat. Suami mati dulu. Tu. Jadi begitu. Jadi mana tak tentu. Mati ni tak semestinya orang sakit mati. Orang sihat boleh mati, kan? Jadi jangan bagi alasan lah kita. Nawak tak atas masjid, corona ustaz, corona bahaya ni, boleh buat maut ni. Nampak masjid tak boleh datang sebab corona, tapi pergi pasar malam nampak muka dia. Nampak apa ke benda punya orang macam ni, kan? Jadi jangan macam tu. Jadi kita nak berbanyakkanlah amal semasa hidup supaya timbangan di mizan nanti berat bahagian kebaikan, bahagian amal. Jadi jangan meringan-ringankan apa jua kebaikan walaupun sedikit sangat, walaupun sebesar zarah. Buatlah apa yang kita mampu. Dalam kitab La Tahkiran, mana jangan kamu memperkecil-kecilkan, iaitu dicerita tentang dalam hadis Nabi tu, di rumah Allah di Masjid Surau, kalau ada benda kotor najis,
Walaupun kecil, kita ambil, kita pergi buang kat luar, Allah bina mahligai di syurga. Nah, ada orang kata, takkan buang tahi cicak kecil pun Allah bina mahligai syurga? Iyalah. Nah, melampaunya, benda buang kecil sikit je, hadiahnya bukan main, lumayan. Dah kerajaan Allah, kerajaan yang maha kaya. Kerajaan kaya, bila company besar, buat kerja sikit, gaji besar. Betul tak? Kerja guard, nama sama guard, Pak Guard. Mana? Tapi banding dengan Pak Guard sekolah dengan Pak Guard jaga bank negara, sama tak gaji? Mana sama? Nama title ya guard juga, tapi guard sekolah lebih kurang lah gaji. No, guard bank negara. Sebab apa? Sebab yang dia jaga tu apa dia? Nak jaga sekolah, sekolah aja. Tapi ni jaga duit, makna satu benda yang amat bernilai, maka lebih mahal lah dia. Gitu juga. Nah, kita dengan Allah Ta'ala, kita bekerja dengan manusia. Manusia ni kaya mana pun, miskin, majikan tu, tapi kerja dengan Allah Ta'ala, Allah maha kaya. Jadi bila Allah maha kaya, buat kerja sikit je, Allah bagi lumayan. Kita kat dunia ni buat kerja banyak pun kadang-kadang tak lumayan lagi. Apatah lagi kalau buat sikit. Dengan Allah Ta'ala mau buat sikit je, lumayan Allah bayar. Sebab tu apa tak nak kerja dengan Allah? Nah, buatlah kerana Allah, buat apa pun berjuang kerana Allah. Ni berjuang mengungkit. Saya kat 10 tahun dah dalam jemaah, satu jawatan pun tak dapat. La ilaha illallah. Cakap apa gitu? Nah, mu nak jawatan ke, mu nak pahala Allah, mu nak syurga. Nah, tapi dia pilih, nak pilih bahagian dunia, nak bahagian jawatan. Ambil lah nak jawatan sangat. Dunia tak ada lah, akhirat tak ada lah lagi, bahagian syurga. Jadi kita jangan macam tu. Kita buatlah apa pun, biar orang tak pandang pun usaha kita di atas dunia ni, tapi ketahuilah Allah sentiasa melihat. Kita tak perlukan melihat orang melihat kita. Apa orang tak lihat kita, tak apa, lantak ke dia, bukan boleh faedah apa pun orang pandang kita. Tapi manusia gitulah hati dia, seronok bila dipuji manusia, kan? Nak harapkan pujian makhluk, tak payah, awak tak tahu sudah, kan? Makhluk puji ke tak puji, aku tak peduli, cakap gitu dalam hati kita. Kita buat kerana Allah. Yakinlah bila kita buat satu kebaikan, walaupun sikit je kebaikan kita buat, Allah dah puji kita. Allah dah puji, seronok dah lah, tak payahlah harapkan yang lain. Jadi percaya mizan, yakni neraca di dalam akhirat, ditimbang di dalamnya itu segala amal manusia. Segala apa kita buat takkan terlepas walaupun sedikit. Tapi amal di sini maknanya amal zahir. Sebab itulah dalam masalah fiqh disebut bahawa orang yang niat nak buat jahat belum dihukumkan dosa, dia buat baru dosa. Tapi kalau ikut ulama sufi pula, ahli tasawuf, dia kata betul lah, kita niat nak buat jahat, Allah tak hukumkan dosa. Bila buat baru dosa. Tapi persoalan yang timbul, Allah tahu tak tahu niat hati kita nak buat jahat? Allah tahu. Dah tu mu tak rasa malu dengan Tuhan, sebab dalam hatimu ada niat jahat. Dia berkenan dengan seorang perempuan ni, tapi perempuan ni kahwin dah, ada suami. Dia pun dalam hati kata, kalau suami dia mati elok boleh dapat ke aku, ni kata. Walaupun dia tak buat apa pun, bukan dia pergi bunuh lelaki tu, tapi dalam hati dia kata gitu. Allah tahu tak tahu? Tahu. Mu tak malu dengan Allah. Macam tu. Jadi sebab tu ahli sufi, orang tasawuf, dia bukan sakat jaga zahir, batin dia jaga, hati lagi dia dah jaga. Malu aku, Allah tahu apa niat hati aku, kan? Jadi dia tolak cepat-cepat daripada hati. Bila dalam kita jaga elok, insya-Allah luar lebih-lebih lagi elok. Dia begitu. Jadi kita buatlah ikut cara tasawuf. Kalau tak mampu pun sekurang-kurang ikut cara bahagian yang paling rendah, bahagian ulama fiqh pun tak apa dah, pandangan-pandangan fiqh. Baik. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan sirat. Sirat ni maknanya jalan. Wajib kita percaya nanti kita akan berjalan di atas satu jalan, namanya sirat, siratal mustaqim.
Jalan atas jalan titian sirat, iaitu titian di atas neraka. Sirat tu bawah dia tu neraka. Macam mana rupa tak tahulah, tapi bawah dia tu neraka. Sebab memang pun neraka kedudukannya di bawah, syurga kedudukannya di atas. Baca dalam kitab Kifayatul Muhtaj, cerita tentang Isra' wal Mi'raj. Nabi naik ke langit, Nabi dibawa ziarah syurga, tengok-tengok syurga, macam mana syurga keadaan dia, kan? Bila bahagian Nabi nak tengok pula neraka tu di bawah, kata ulama. Maka Allah mengangkat neraka tu naik, dua pandangan. Satu kata Allah angkat neraka tu naik atas, tunjuk ke Nabi. Atau yang kedua kata ulama, satu lagi pandangan, Allah tak angkat, cuma Allah duplicate. Allah cipta satu lagi neraka untuk nak tunjuk kepada Nabi Muhammad, masa sebab Nabi ke atas. Sebab neraka kedudukannya di bawah. Di bawah macam mana? Wallahu a'lam. Tapi nak ceritanya ni, sirat bawahnya tu neraka yang dipanggil sebagai neraka Jahannam, iaitu halus daripada rambut. Titian sirat tadi tu halus daripada rambut. Ini berdasarkan hadis. Nabi kata titian sirat itu seperti sehelai rambut dibelah 7. Maknanya halus. Dan tajam pula. Adalah halus tajam. Tajamnya pula daripada mata pedang. Bukan pedang tumpul, pedang yang tajam dah. Tiba-tiba titian sirat ni lagi tajam daripada tu. Bayangkanlah. Pedang Rasulullah antara pedang yang paling tajam sekali. Pedang yang paling tajam sekali atas dunia ni pedang Nabi, pedang Rasulullah. Besinya besi yang sangat berkualiti. Satu hari dalam perang, Nabi cantas satu badan musuh. Musuh tu tak menjerit, dia tak terasa sakit. Sebab apa? Sebab terlampau tajam. Bila dia perasan, bila dia toleh badan dia, bila dia pusing badan, kaki tak pusing. Faham tak? Potong kot badan pusing, kaki tak pusing. Sebab apa? Sebab dah pisah habis. Baru dia tahu rupanya dah putus. Nak ceritanya tajamnya pedang Nabi. Sebab tu kita sembelihan korban wajib ke atas kita ni, disunatkan atas kita ni, pedang tu mesti tajam, betul-betul tajam. Sebab apa? Bila tajam, dia mengurangkan kesakitan pada binatang korban tersebut. Kalau tumpu jenuh, gosok-gosok tak lut lagi, siang kawan tu kan. Jadi tajam sekali lalu sak gitu, jadi mudah, cepat pergi. Jadi gitu kak, ni pedang tajam, nak dah lah halus lebih daripada rambut lagi, lepas tu nak lalu pula tajam. Tu dia macam mana daripada pedang. Dia kata, dan tergelincir atas segala kaki orang kafir dan munafik. Jadi kalau kita fikir dengan akal kita, agak-agak macam mana kita nak lalu? Tak payah kata kafir munafik boleh tergelincir, kita ni pun duk fikir macam mana. Kafir confirm tergelincir dah, munafik pun confirm tergelincir. Soalannya kita macam mana? Ni kita nak tahu, kita ni mukmin ke kafir? Mukmin ke munafik? Kenapa disebut orang yang lepas titian sirat ialah orang mukmin? Apa makna mukmin? Makna mukmin orang yang beriman. Apa makna iman? Makna iman percaya. Apa makna percaya? Makna percaya yakin. Orang yang yakin je boleh lepas. Macam mana dia yakin? Bukan dia yakin dengan diri dia, dia yakin dengan Allah. Kalau kita fikir macam mana nak lalu, sebab apa kita fikir itu? Sebab kita fikir kita yang lalu. Kita fikir macam mana aku nak lalu. Tapi kalau orang yakin pada Allah, tak ada yang mustahil bagi Allah. Dia kata kalau Allah yang lalukan aku, tak payah kata dibelah 7, belah 700 pun Allah boleh bagi aku lalu. Kalau Allah yang lalukan aku, sebab tak ada mustahil bagi Allah. Mudah dia Allah nak buat untuk kita. Sebab itulah yang lepas titian sirat hanya orang-orang yang beriman. Maksud beriman sini orang yang percaya dan yakin kepada Allah. Ini belum apa-apa kat dunia tak yakin dah. Boleh ke hudud ni kita laksana ni betul ke? Boleh kurang jenayah? Dah macam mana mu nak lalu atas titian sirat?
Ini makna munafik. Nampak? Walaupun mu semayang sampai bengkak dahi-dahi, tapi mu tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan apa yang Allah utuskan, nah, maka tak ada nilai apa pun. Bermakna kamu Islam pada zahirnya saja, luar nampak Islam, dalam hati kafir, menolak keyakinan kepada Allah. Lepas tu yang kita nak dekat dunia ni, tanam kemah-kemah yakin pada Allah. Jangan takut sikit pun, jangan risau apa benda pun, yakin sungguh-sungguh. Nah, bila kita yakin sungguh-sungguh, barulah termasuk dalam kalangan orang beriman. Bila masuk kalangan orang beriman, walaupun disebut rambut dibelah 7, tajam macam pedang, kita yakin kalau Allah izinkan aku lalu, nah, tak ada masalah bagi aku. Yang masalah bagi aku kalau Allah tak izin. Kita ni banyak sudah jauh dengan agama, jauh dengan ilmu agama, maka kita nampak segala usaha kita di tangan kita. Hari ni kita nampak macam mana? Kita contohlah ni botol air ni kan. Botol air ni bukan berat mana pun. Jadi kita pun overconfident. Kita yakin orang tanya, "Mau boleh angkat tak botol air ni?" Boleh lah, awak tak boleh pula, kan berat mana? Kita pun angkat. Nah. Lepas tu orang tanya pula, "Dah mau boleh angkat kereta?" Kereta tak boleh, berat. Nah, dari segi zahir cakap. Tapi ketahuilah, botol air yang ringan ni, kalau Allah tak izin, kita takkan boleh angkat. Pegang situ kemah-kemah. Jangan yakin, yakin boleh angkat ringan. Ringan macam mana? Tak payah kata botol air. Bulu ayam yang halus lembut tu saja, kalau Allah tak izin, tak boleh angkat. Tak payah kata bulu ayam, tangan sendiri, kalau Allah tak izin pun tak boleh angkat. Bukan tangan orang lain, tangan dia. Pergi tengok hospital, terlantar kat katil hospital kan. Doktor kata, "Pakcik, cuba angkat tangan." Tak boleh angkat tangan. Nah, bukan suruh angkat tangan katil sebelah, tangan dia tak boleh angkat dah. Tangan dia sendiri tak boleh angkat. Sebab apa? Izin, biiznillah, dengan izin Allah. Jangan nampak kita. Tu orang mengaji beza dengan orang tak mengaji. Muka sama, sembahyang Jumaat dia datang enggak? Nah, tapi kalau kuliah tak datang, dia tak tahu beza. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Mana sama? Orang mengaji nampak semuanya, tak kira ringan atau berat, dengan izin Allah. Gitu juga kalau orang tanya kita, "Boleh tak angkat kereta?" Boleh, insya-Allah, dengan izin Allah. Kalau Allah izin aku boleh angkat, aku boleh angkat. Tak payah kata angkat siap pusing ni. Boleh. Kalau Allah izin, Allah tak izin tak boleh. Nah, kalau Allah tak izin, tak payah kata kereta. Benda ringan pun aku tak boleh angkat. Nah, ni pegang situ kemah-kemah. Itu baru namanya nak umat yang bertauhid, umat yang berakidah. Boleh? Yakin? Jadi kalau balik ni bini tanya, "Abang, abang ini ke ada ke nak kahwin satu lagi?" Nak jawab macam mana? Nak jawab yakin? Atau nak jawab tak boleh, tak boleh. Macam mana? Jawab insya-Allah, dengan izin Allah. Tapi sebelum jawab pakai helmet siap-siap. Takut dengan izin Allah juga periuk melayang kan. Sebab semua dengan izin Allah. Orang perempuan pun kena faham dalam benda ni. Nah, dia boleh cakap je, tapi apa-apa izin Allah. Allah izin boleh, Allah tak izin tak jadi apa. Biar sembang ketuk meja terbalik cawan. Aku pang sembang. Sembang kemah. Nampak? Allah tak izin tak jadi apa. Tu guru silat. Ni misai ni macam tanduk kebau, naik atas gini congek misai. Allah tak izin seorang tu, rupanya kat rumah tok guru lagi besar. Nampak? Tak jadi apa. Tapi kalau Allah izin, kurus ding. Sembang tu main tepuk-tepuk. Allah ustaz, 4 bini. Ada tak? Allah izin. Jadi semuanya dengan izin Allah. Pegang situ kita umat yang bertauhid, umat yang berakidah, semuanya letak sandaran kita pada Allah. Gitu juga cerita tentang titian sirat. Letakkan keyakinan kita pada Allah, rapatkan hubungan kita dengan Allah, maka insya-Allah kita yakin kita boleh lepas titian sirat ni.
Nak. Tapi kita kena hubungan rapatlah dengan Tuhan. Banyakkan ibadat, jaga diri kita, jangan buat perkara yang dilarang Allah. Moga-moga lah supaya tak jatuh kita dalam golongan munafik yang akhirnya jatuh mereka itu ke dalam api neraka. Dan tetap atasnya segala kaki orang mukmin, lalu mereka itu ke dalam syurga. Bila dah boleh lepas, insya-Allah dia boleh jalan kepada syurga. Tetapi dia kata bersalahan sini maknanya berbeza-beza perjalanan orang mukmin. Orang mukmin dia lepas titian sirat, cuma yang membezakan setiap seorang ialah cara dia berjalan di atas titian sirat tu. Sekira-kira amal mereka itu, cara dia berjalan tengok pada amal dia. Setengah mereka itu seperti kilat yang menyambar, lajunya. Yang ni yang golongan-golongan mati syahid yang dipanggil bighairi hisab. Dia kena lalu gak titian sirat, tak ada siapa terlepas titian sirat ni, wajib kena lalu. Tapi golongan-golongan ni laju macam kilat menyambar, zup gitu je. Sebab apa golongan ni laju macam kilat menyambar? Sebab masa hidup kat dunia dulu, dia pun laju macam kilat menyambar dalam mempertahankan Islam. Belum sempat tanya lagi siapa nak berjuang ni, saya ke depan tu kan, lompat pergi. Itu yang kita cerita seorang sahabat Nabi. Hadis ni ada dalam riwayat Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Cerita tentang seorang sahabat Nabi, seorang pemuda lelaki daripada golongan Ansar. Nama dia Umair bin Al-Humam. Nama dia Umair bin Al-Humam. Ingat nama ni, bubuh nama anak. Sebab dia seorang mujahid yang syahid, gugur di dalam perang Badar. Namanya Umair bin Al-Humam. Dia waktu tu tengah duduk di atas, setengah riwayat kata atas kuda. Dia dekat tangan dia tu ada 3 biji kurma. Dia tengah makan kurma dia. Tengah makan. Rasulullah waktu tu tengah cek barisan tentera. Cek. Sambil cek, Rasulullah kata, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Pergilah kalian kepada syurga seluas langit, seluas bumi. Nabi bagi kata-kata semangat pada sahabat. Kalian, depan kalian bukan musuh, tapi depan kalian adalah syurga Allah, seluas langit, seluas bumi. Itu sahabat berani, sebab yang dia nampak kat depan bukan musuhnya, tapi syurga Allah. Bila nampak syurga depan, lagi ke depan ke lagi ke belakang? Lagi ke depan lah. Tapi kita berjuang tengok musuh. Bila tengok musuh ramai, jadi takut. Ini macam berjuang ni kan, dalam pilihan raya bagai, kita tengok, mereka ramai Ustaz, kawasan ni kawasan pengundi mereka, ini gini. Sebab tengok besarnya musuh, kecutlah kita. Tapi kalau kita pandang ini adalah ganjaran syurga Allah, nak takut apa? Nampak? Macam inilah yang Nabi ajar pada sahabat. Bila Nabi cakap gitu, bila Nabi lintah kat depan lelaki ni, pemuda Umar bin Al-Humam ni, pemuda ni pun tegur, ya Rasulullah, jannatu arduhas samawati wal ard. Bukan dia tak percaya, tapi dia tanya balik, ya Rasulullah, betul ke syurga, kalau aku berjuang ni aku dapat syurga seluas langit bumi? Nabi kata, na'am. Iyalah, kata Nabi. Kata pemuda ni, bakhin dia kata. Bakhin ni maksudnya wah gitu. Dia jadi sonok tiba-tiba. Nabi pun pelik. Nabi kata, ma'amaluka qauluka bakhin. Apakah yang menyebabkan kamu kata bakhin? Kenapa kamu sonok sangat ni? Kenapa kamu kata wah gitu? Nabi tanya. Sahabat Nabi ni, pemuda ni kata, tak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma aku mengharap akulah salah seorang daripada ahli syurga yang engkau maksudkan tu. Kata pemuda ni. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya engkau memang salah seorang daripadanya. Allah, Nabi bagi jaminan. Nabi kata, ya, engkau salah seorang daripada ahlinya. Lepas tu Nabi pun berlalu pergi, nak cek barisan sebelah sana pula. Bila Nabi cakap begitu, menggeletar tangan pemuda ni. Makin semangat dia. Ya Allah, dia kata, Nabi kata aku ahli syurga yang Nabi sebut tadi, seluas langit, seluas bumi. Kemudian dia kata, lambatnya nak masuk syurga. Yelah, nak makan kurma dulu, lepas tu nak tunggu Nabi bagi arahan, baru nak angkat pedang, pergi kat musuh, lawan, baru tercocok, mati. Lambatlah, dia kata.
Lah kali dia buat mana? Dia campak kurma dia, dia sentak tali kuda, terpacak kuda dia, berlari dia seorang diri. Nabi tak arah lagi, dia pergi dah, sok berlari ke depan. Bila musuh nampak, musuh bahagian depan panah, hujan panah daripada atas, bercocok-cocok badan dia, jatuh rebah ke tanah, berdarah, gugur syahid dia di situ. Nah, bila Nabi nampak, sahabat lain semua terpegun tengok. Maka Nabi tanya, siapa pemuda yang berani menyerang seorang diri tu? Nah, sahabat kata, ya Rasulullah, itulah pemuda yang tanya soalan kat kamu tadi ya Rasulullah, yang tanya pasal syurga tadi ya Rasulullah. Nabi pun tersenyum. Nabi kata, dia telah mendapat apa yang dia nak, Allah dah janjikan pada dia. Sahabat lain dengar, ya Rasulullah, cepat bagi arahan kat kami, kami tak sabar nak jadi macam pemuda tu. Allah, tu kekuatan Islam. Berjuang bukan nak menang saja, tapi berjuang sampai nak mati berjuang. Tu musuh berjuang nak hidup, dia nak balik rumah balik. Kita berjuang tak nak balik rumah dah, berjuang tu nak mati tu. Malam-malam pergi markas kat Kurunai tu, cakap dengan bini, abang tak balik malam ni. Nampak? Abang nak pergi berjuang. Nak bini salah sangka, tak balik pergi bini rumah mana pula ni. Nampak? Jadi kita berjuang, jangan niat nak untuk kecapi dunia, tapi nak terus kepada syurga Allah. Itu baru perjuangan yang hebat. Golongan ni lah yang lalu titian sirat seperti kilat yang menyambar. Sebab apa? Dunia dulu macam itulah sifat dia, kilat yang menyambar terhadap perjuangan Islam. Pantang orang kata ni, siapa nak tolong ni, saya. Siapa yang boleh buat ni, saya. Cepat dia pergi. Golongan cepat gini, cepatlah dia lalu atas titian sirat. Ni berlumba-lumba. Ni siapa nak habiskan tolong masing ni, saya. Ini tanya-tanya tak ada siapa. Baik. Dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang. Ini low sikit lah, tapi hebat juga. Macam burung terbang dia zoom gitu. Gitu terbang, tak jejak langsung terbang tu kan. Sebab apa? Sebab amal dia pun kat dunia macam tu juga, kuat kat dia kan. Sikit-sikit nak terbang aja dia kan. Dan setengah mereka itu seperti kuda yang lari. Maknanya ini turun-turun dia punya peringkat. Paling tinggi tadi kilat menyambar lah, lepas tu burung terbang, yang tiga kuda. Laju jugalah kuda ni, boleh tahan kira. Lari, kuda yang berlari. Dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan. Yang ni macam orang jalan biasa, jalan kaki. Dan setengah mereka itu merangkak. Ada yang merangkak-rangkak. Kenapa dia merangkak-rangkak? Sebab dia takut. Dia takut nak macam dia tak yakin nak jatuh. Macam kita lalu atas titi yang kecil, bukan selai rambut di belah 7, titi longkang tu je, tapi titi tu kecil. Kita nak berdiri takut tak seimbang jatuh, kita pun jalan atas dia merangkak. Sebab kita ragu-ragu, takut-takut. Orang yang ada sedikit keraguan ni, takut-takut dia jadi macam tu. Kat dunia ni nak ikut jemaah Islam, tapi takut tak dapat duit bantuan kata. Datang markah pun sorok muka. Nampak? Takut mau merangkak sakit titian sirat. Jangan ada ragu-ragu sikit, steady je. Takut apa? Dan setengah mereka itu macam ada ni lah, takut kena tukar. Ada kadang-kadang guru-guru agama ke kan, tak kira lah siapa pun kan, takut kena tukar pergi hantar mana, Sabah ke Sarawak ke. Lepas tu dah tak cakap dah, tak tegakkan hukum Islam. Dia masih lagi Islam, cuma dia jadi diam gitu. Ni jadi takut jadi merangkak lagi kan. Jadi kita steady lah. Kita ni di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang hantar kita Sabah tak apa, nak Sabah pun bumi Allah juga. Kita cuba lahirkan kehidupan di sana. Macam mana kita boleh hidup kat tempat kita, kita buat tempat tu macam tempat kita juga. Macam saya asal Selangor, saya bukan orang Perak. Logat sini pun tak ada. Saya orang Jawa pun hilang dah kan. Kahwin dengan orang sini, duduk sini, berhijrah sini, khidmat dengan tok guru kat sini. Kita hiduplah di Perak. Jadi kita jadikan diri kita macam orang Perak.
kan? Kita buat. Sebab apa? Sebab kita buat bukan untuk diri kita, tapi kita buat untuk Allah. Kalau kita pandang kerana Allah, letaklah di mana pun. Hatta tak payah kata sabar, kalau diletakkan ke dalam penjara pun, tetap kita akan tegakkan hukum Allah. Aduh. Tok Guru Siddiq Noh, dia kena tahan, masuk dalam tahanan. Waktu tu pula dekat-dekat pilihan raya. Kaki dia tak senang duduk dia kata. Oish, time ni patut aku ceramah ni, dia kata. Tapi duduk dalam tahanan nak ceramah macam mana? Kan? Dia kata tak boleh jadi ni. Lah kali waktu makan, dia ambil kan talam besi tu, dia ambil sudu, dia ketuk tang 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 tang. Jangan balik lagi, duduk. Hari ni kita ada ceramah, dia kata, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tok Guru ceramah dalam tu. Bukan orang suruh, dia buat sendiri. Duduk. Dia pun pom bantai kerajaan dalam tu. Nampak? Ceramah politik terus dalam tu. Warden tengok. Warden penjara tengok. Dia ceramah pom. Orang support siap takbir dalam tu. Dia kata pejuang Islam mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sikit tak heran. Nak sorokkanlah kat mana pun. Lepas tu kata Ustaz Ibrahim Libya, kalau kamu nak tangkap aku dalam keadaan jasadku dah mati. Jangan tangkap aku dalam keadaan hidup. Kalau aku hidup, aku akan terus lawan sampai akhirnya aku dijemput Allah. Kita dalam hidup hati mati dah, takut sana takut sini. Jangan takut. Tak ada apa dunia ni. Jadi sebab jadi takut tu sebab kita pandang dunia. Habislah gaji aku kena ambil, jawatan aku kena rampas, gini-gini. Itu semua dunia. Biar kita hilang segala dunia kita, jangan kita hilang kasih sayang Allah pada kita. Itu je. Biar kita jatuh miskin, apa kedana, apa duit pun tak ada, tapi kita masih lagi ada Allah. Pegang situ kan. Daripada mu banyak barang ada, harta semua berlipat-lipat ganda, macam-macam rumah ada, kereta ada, tapi dalam hatimu sudah hilang kasih sayang Allah. Mu yakin pada Allah dah makin kurang. Jadi itu lebih habislah kita. Jadi kita letak nilai ni kat mana? Nilai kasih Allah ni di mana? Dia kena tanam gitu. Jangan risau. Ni cerita tentang orang jalan atas titian sirat ni lah. Dia takut dan sebagainya, jadi macam ni lah. Seperti orang yang berjalan dan setengah mereka itu merangkak, dan setengah mereka itu mengesut. Lagi pelik, ngesut terus. Ada hadis Nabi kata ada yang berjalan pakai mukanya. Berjalan pakai muka, kaki ke atas, muka ke bawah, lepas tu jalan. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana nak jalan pakai muka? Pelik lah. Macam mana nak jalan pakai muka? Lepas tu apa Nabi jawab? Ni dalam hadis. Nabi kata, macam mana kamu jalan pakai kaki? Nabi tanya. Sahabat kata, kaki. Lepas tu Nabi tanya, siapa yang jalankan kamu guna kaki? Sahabat kata, Allah lah. Begitu jugalah Allah akan jalankan orang itu dengan mukanya. Macam mana? Allah alam. Tapi kuasa Allah. Allah boleh buat apa saja. Jadi tak pelik benda ni. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu. Kenapa jalan mereka macam-macam, lain-lain cara jalan? Kerana berbeza-beza cara amal mereka. Jadi kalau kita nak jalan kita hebat, maka amal kita mesti hebat di atas dunia ni. Bila nak amal hebat, yang pertama sekali pengorbanan kena hebat. Mu nak jadi hebat tapi pengorbanan tak nak hebat, takkan dapat. Dunia pun macam tu, apatah lagi akhirat. Dunia mu nak jadi kaya, mu kena korban lah. Modal kena besar, niaga kena sungguh-sungguh, baru boleh jadi orang kaya. Itu bahagian dunia. Dan kalau dunia pun macam tu, akhirat lebih lagi. Mu nak berjaya akhirat, maka kena korban banyak untuk bahagian akhirat. Korban masa, korban duit, ringgit dan sebagainya. Sebab tu Tok Guru kita pesan, bila kita dah jadi sebahagian kerajaan, jangan kita rasa senang. Jangan ambil mudah. Tak apa ni, minta peruntukan lah. Kita bermudah-mudah. Bahagian kerajaan. Bahagian jihad tetap jihad, tabung tetap jalan, supaya tetap lahir dalam hati kita berkorban sesuatu untuk agama. Jangan bermudah-mudah. Terengganu pernah berlaku masa kita berjaya memerintah Terengganu yang dulu ni, bukan yang sekarang ni, yang dulu. Akhirnya
tukar. Gaji guru pasti duduk bawah kerajaan. Kerajaan bayar gaji guru pasti. Tiba-tiba kerajaan jatuh. Bila jatuh kelang kabut masing-masing. Macam mana nak bayar gaji guru pasti ni? Sebab dulu gaji guru pasti dibayar dengan infak orang ramai. Tapi bila jadi kerajaan, ambil daripada duit kerajaan untuk bayar guru pasti. Dah kerajaan jatuh, siapa nak bayar? Kelang kabut. Setulah panggil balik tok guru kita apa semua, ustaz-ustaz, untuk pam balik masyarakat, supaya keluarkan balik duit untuk berjihad derma. Tu kata. Lepas tu tok guru kata, ambil taladan daripada situ. Jangan kita bermudah-mudah. Orang nak bagi kita terima, tapi usaha jihad kita jangan kurang walaupun sedikit. Tetap juga kita salurkan. Macam mana kita salurkan dulu, macam tu juga sekarang kita bagi juga infak kita dan sebagainya. Nah, kemudian ada tambahan lain, tak apa, tak ada masalah. Bukan suruh tolak, ambil je lah. Tapi jihad kita jangan kurang. Sebab bila jihad kita kurang, nak naik balik bukan senang. Kita berhenti setakat ni. Kita akan sambung. Dan demikian lagi, wajib atas mereka itu bahawa percaya akan telaga Kausar. Nanti cerita tentang haud Nabi. Haud tu bahasa Arab, bahasa Melayunya telaga. Macam mana telaga ni? Tak tahu. Nanti kita tengoklah. Kuliah akan datang. Berarti situ. Jadi tadi itulah. Macam kita sebut tadilah, ada lagi tu. Jadi siapa nak habiskan? Nak laju atas titian sirah, nampak? Kena tolong tak lah kan? Tak apalah tuan-tuan, niatlah membeli sambil menderma. Niat membeli sambil menderma. Sebab itulah saya suka cara guru saya ni. Bukan kita tak suka dengan dia, tapi kita tengok apa yang dia buat. Ustaz boleh minta, kata sekolah kami ni perlukan RM50,000 tuan-tuan, sebab kami nak bina bangunan sekian gini untuk asrama pelajar gini-gini kan. Memang ada keperluan tu, memang ada. Dan boleh minta. Ustaz macam setengah ustaz dia minta dalam kuliah, boleh, tak salah. Bukan tujuan untuk duit poket dia, tapi fisabilillah, boleh minta. Tapi yang lebih cantik, lebih saya tengok cara guru kita ni, Tok Guru Siddiq Nur, dia tak minta duit macam tu. Dia tak kata saya perlukan RM50,000 dah. Dia tak minta, tapi dia buat dengan jual barang. Jadi jual barang ni makna kata win-win situation, sama-sama menang. Kami dapat duit untuk bina sekolah, tuan-tuan dapat barang, boleh buat makan untuk adik keluarga dan sebagainya. Jadi sama-sama kita dapat manfaat. Jadi itulah keberkatannya. Jadi pakat-pakatlah kita, niatkanlah masa membeli tu, niat sambil menderma, insya-Allah. Moga-moga jadi jariah kita di hari akhirat nanti. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni, pada pagi ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.